MP Kuala Kangsar sokong Anwar kekal dengan bersatu. Ahli Parlimen Kuala Kangsar Iskandar Zulkarnain Abdul Khalid telah menyuarakan sokongan kepada Perdana Menteri dengan memetik kos sara hidup yang semakin meningkat di kawasannya. Dia berkata keputusannya itu bertujuan untuk menilai sama ada Perdana Menteri ikhlas dalam mengutarakan janji memberi peruntukan untuk ahli parlimen yang menyokong dasar kerajaan. Tuan-tuan, seorang ahli bersatu menyatakan sokongan kepada Perdana Menteri. Saya kata ada 3 ke 5 orang lagi yang insya-Allah akan menyatakan sokongan kepada Perdana Menteri tidak lama lagi. Sama ada daripada PAS ataupun daripada Bersatu, doesn't matter. Tetapi ada 3 ke 5 orang lagi yang berminat sekarang ini nak menyatakan sokongan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim selaku Perdana Menteri Malaysia. Nah, timbul persoalan. Kalau ada yang Fazil daripada PAS tu, pemuda PAS, dia kata, tengok tak tumbang pun kerajaan, sedangkan dia kata bahawa dia sokong PMX. Tak kira lompat parti pun. Betul ke tak kira lompat parti? Baik, saya cakap macam ni. Untuk nak considerkan benda ini sebagai lompat parti, dia 2 perkara kena berlaku. Either or. Pertama, sama ada dia keluar daripada parti dia, sama ada jadi bebas, ataupun dia menyertai parti lain, itu dikira sebagai lompat parti. Itu yang pertama. Yang kedua, dia dipecat oleh parti dia. Okay? So far, dia tidak dipecat oleh partinya di atas dasar tersebut. So sebab dia kata, kalau macam tu UMNO pun boleh sokong kita. Ya. Kalau UMNO nyatakan sokongan kepada Perikatan Nasional, kalau dia dipecat, daripada situ dia dikira sebagai telah mengosongkan jawatan dan dikira lompat parti. Kerana telah melanggar dasar parti. Tapi kerana dia tidak dipecat, seolah-olah Bersatu nak beritahu yang ini tidak melanggar dasar parti. Kalau betul ini dikatakan melanggar dasar parti, pecatlah. Apa yang menghalang Bersatu daripada memecat ahli Parlimen Kuala Kangsar? Saya tanya. Apakah yang menghalang Bersatu dan Perikatan Nasional daripada memecat ahli Parlimen Kuala Kangsar? Kerana apa? Kerana mereka tahu kalau dia pecat, dia akan dikira lompat parti, PRK akan berlaku, Kuala Kangsar boleh tumbang. Dia takut perkara itu berlaku. Dan terdapat tuduhan oleh Perikatan Nasional hari ini. Perikatan Nasional menyatakan mengutuk sekerasnya tindakan kerajaan Madani yang berterusan menyalahguna kuasa bagi melakukan intimidasi serta ugutan terhadap pemimpin pembangkang. Adalah dipercayai bahawa intimidasi dan ugutan inilah yang digunakan ke atas ahli Parlimen Kuala Kangsar bagi mendapat sokongan agar kerajaan Madani kembali memperoleh sokongan 2/3 majoriti di Parlimen. Pada 1 Oktober, ahli Parlimen Kuala Kangsar dibawa untuk bertemu dengan seorang pegawai tertinggi SPRM di sebuah hotel di Damansara dan diugut akan didakwa atas kesalahan rasuah sekiranya enggan menandatangani kenyataan media yang telah pun disediakan lebih awal untuk menyokong kerajaan. Sebelum itu, pada 26 September, ahli Parlimen Kuala Kangsar didatangi oleh seorang taikun perniagaan bergelar Tan Sri yang dipercayai mempunyai hubungan rapat dengan Perdana Menteri di sebuah lokasi sekitar Damansara. Beliau telah ditekan dan didesak untuk menyokong Perdana Menteri serta dijanji habuan wang ringgit dan kedudukan dalam beberapa syarikat. Dalam pertemuan bersama pengurusi Perikatan Nasional, Muhyiddin Yassin, ahli Parlimen Kuala Kangsar juga kelihatan amat tertekan akibat intimidasi yang dikenakan terhadap beliau. Perikatan Nasional pada masa yang sama kesal di atas kenyataan media yang dibuat secara terburu-buru oleh ahli Parlimen Kuala Kangsar. Kenyataan beliau dengan menggunakan hujah peruntukan pembangunan sebagai alasan amat berbeza dengan penjelasan yang diberikan kepada beberapa pemimpin parti. Baik. Soalan saya mudah saja. Pertama, kalau intimidasi, okey, dia kata pegawai tinggi SPRM, kenapa tak buat laporan polis? Siapa pegawai itu? Siapa Tan Sri tersebut? Sebab intimidasi ni, tuan-tuan, adalah satu jenayah. Kenapa keluar kenyataan sedemikian sahaja? Ketiga, kenapa tak nak pecat ahli Parlimen Kuala Kangsar? Itu soalan saya. Kenapa takut nak pecat? Adakah sebenarnya, sememangnya, hakikatnya, tak ada intimidasi pun, tak ada ugutan pun? Tuan-tuan, tak perlu 2/3 di Parlimen. Majoriti dah cukup. Ni beza. Katakanlah nak majoriti tak, ingat tak zaman Muhyiddin Yassin, zaman Ismail Sabri, nak majoriti tak majoriti, itu okey lah, mungkin lah intimidasi. Yang ini tolak 1 je daripada 2/3.
Syed Saddiq keluar dah tak 23, tetapi tetap majoriti. 140 lebih kerusi menyokong Perdana Menteri. Dia nak 2/3 kenapa? Untuk apa? Nak luluskan apa? Oh, nak luluskan persempadanan. Persempadanan tidak perlu 2/3. Yang perlu 2/3 tambah kerusi parlimen, ya. Tambah kerusi parlimen perlu 2/3. Persempadanan tak perlu. Majoriti cukup. So, untuk apa? So, soalan saya untuk apa? Sebab itu saya kata, perkara ini hanya intimidasi. Bukan intimidasi. Hanyalah trik. Tahu tak? Alasan. Dia sebenarnya tak ada hujah pun. Hujah tak ada. Kan? Kerana apa? Kerana memang betul ahli parlimen, apa orang kata, Kuala Kangsar sememangnya adalah telah menyatakan sokongan terhadap Perdana Menteri. Terhadap Perdana Menteri. Jadi sokongan itulah diberi. Diorang dah checkmate, tuan-tuan. Bila diorang dah checkmate, diorang dah tak tahu nak buat apa. So dia katalah ada intimidasi, ada apa orang kata, inilah dia buat macam ni macam tu. Ada orang Tan Sri ni jumpa yang dekat dengan Perdana Menteri, menawarkan jutaan ringgit. Dalam masa yang sama dia kata ada kes dan sebagainya. Tuan-tuan, kalau saya nak cerita, kalau ada kes tak perlu jumpa dengan dia pun. Kalau kita nak kata ugut, tak perlu jumpa dengan dia pun. Ramai lagi ahli Perikatan Nasional yang ada kes. Buat apa nak pergi jumpa dengan dia? Apa specialnya dengan dia? Oh, dapat 2/3. Saya kata tadi 2/3 untuk apa? Tak, 2/3 tu untuk apa? Tak ada apa yang kita perlukan untuk 2/3. Bajet hanya perlukan majoriti. Persempadanan semula hanya perlukan majoriti. Untuk apa 2/3 tu? Sampai nak kena hantar orang, nak kena ugut, nak kena intimidasi. Dia cakap macam ni, tuan-tuan. Sebab apa? Sebab dulu dia buat macam tu. Kan saya kata, pengkhianat akan dikhianati. Ahli Parlimen Kuala Kangsar pergi terangkan kepada parti kenapa dia sokong PMX. Tapi saya percaya ahli Parlimen Kuala Kangsar tak pernah cakap pun yang dia diintimidasi. Saya percaya. Kalau tak, kenapa yang keluar kenyataan tadi tu Hamzah, bukan ahli Parlimen Kuala Kangsar? Saya boleh bawa 2-3 cerita ahli Parlimen Pakatan Harapan, terutama Parti Keadilan, yang sendiri cakap dengan saya, mereka dibayar jutaan ringgit supaya melompat. Saya boleh namakan nama-nama dia orang. Personally datang jumpa saya dan bercerita. Ada yang kalah dah sekarang ini tak jadi ahli parlimen. Dan mereka cerita pada saya. Iswardi, ini cerita dia. Lillahi ta'ala, saya kata. Dia orang cerita pada saya. Tetapi kerana pada masa itu, sokong tak sokong. Ingat tak? Majoriti tu kira 50-50. Hampir 50-50. Sekarang ini 2/3 dah. Dah hampir 2/3. Kenapa tak perlu intimidasi? Tuan-tuan, kalau betul ada kes, senang je pergi tangkap lah. Dah tangkap, dapati bersalah, buat PRK, menang kat kawasan tu, cukuplah 2/3. Kenapa perlu nak intimidasi? Ini saya kata, dia orang sendiri tak ada hujah. Kan? Dia orang sendiri tak ada hujah. Kes terbaru juga, bila kita cerita fitnah ni, tuan-tuan, Sanusi. Yang ni kita Sanusi ni menarik. Sanusi kena saman oleh Vincent Tan 200 juta, oleh Amiruddin. So dua pihak yang saman dia. Vincent Tan saman dia, Amiruddin saman dia. Vincent Tan, dia jawab, okey, bila dia dah saman dalam kes saman fitnah, so dia kena jawab balik. Dia jawab, dia kata dalam keadaan sekarang ini, dia kata, keadaan sekarang ini, kita perlukan, dia berceramah, dia kata what do you call that, dia adalah ucapan dia kata Amiruddin ni korup dan sebagainya. So bila dia hantar surat jawapan, ni jawapan saya, bila dia hantar surat jawapan, dia cakap, saya tak pernah kata Vincent Tan tu korup.